Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bersama lagi sekali dengan Cikgu Fanida dalam mempelajari Biologi Tingkatan 4 KSSM. Pada hari ini, Cikgu akan mengupas satu lagi tajuk iaitu Bab 7 Respirasi Sel. Subtopik yang perlu dikuasai adalah 7.1 penghasilan tenaga melalui respirasi sel, 7.2 respirasi aerob, 7.3 fermentasi. Pada akhir pembelajaran, murid dapat mewajarkan keperluan tenaga dalam proses metabolisme, mengenal pasti substrat utama dalam penghasilan tenaga, menyenaraikan jenis respirasi iaitu respirasi aerob, respirasi anaerob dan fermentasi. Mengkonsepsi penghasilan tenaga daripada glukosa semasa respirasi aerob dalam sel, menulis persamaan perkataan bagi respirasi aerob dalam sel. Untuk 7.2.3, cikgu akan menerangkan eksperimen ini apabila kita bincang di dalam lab nanti. Seterusnya, menyatakan faktor yang menyebabkan fermentasi berlaku dalam sel, menjelaskan dengan contoh penghasilan tenaga daripada glukosa semasa fermentasi dalam sel otot manusia, lactobacillus, yeast dan tumbuhan seperti padi. Menulis dan menerangkan persamaan perkataan bagi fermentasi asid laktik dan fermentasi alkohol. Untuk 7.3.4, lagi sekali cikgu hold dulu kerana dia melibatkan eksperimen. Cikgu teruskan dengan membanding dan membezakan antara respirasi aerob dengan fermentasi. 7.1 penghasilan tenaga melalui respirasi sel. Okey anak-anak, dalam bab 5, cikgu ada memberitahu kepada anak-anak semua tentang jenis tindak balas metabolisme. Ada dua jenis iaitu anabolisme dan katabolisme. Kedua-dua jenis tindak balas ini melibatkan tenaga. Proses katabolisme membebaskan tenaga, manakala proses anabolisme menggunakan tenaga. Tanpa tenaga, proses anabolisme seperti pembentukan protein yang menjadi bahan asas otot tidak akan berlaku. Substrat utama dalam penghasilan tenaga. Okey, sebelum tu kita tahu dulu apa dia respirasi sel. Respirasi sel adalah proses pengoksidaan molekul organik melalui beberapa peringkat bagi membebaskan tenaga. Substrat utamanya adalah glukosa. Tenaga kimia yang terdapat di dalam glukosa dibebaskan untuk menghasilkan tenaga yang diperlukan oleh sel. Manusia dan haiwan, glukosa diperolehi melalui pencernaan karbohidrat. Tumbuhan hijau pula, tenaga cahaya diperangkap oleh klorofil untuk menjalankan proses fotosintesis bagi menghasilkan glukosa. Jenis respirasi sel. Terdapat dua jenis respirasi sel iaitu respirasi aerob berlaku dalam kehadiran oksigen. Kedua, respirasi anaerob berlaku tanpa kehadiran oksigen. Apa itu fermentasi? Fermentasi ialah laluan alternatif untuk mendapatkan tenaga selain daripada respirasi sel. Proses fermentasi merupakan proses penguraian glukosa
tidak berlaku dengan lengkap dalam keadaan oksigen terhad atau tanpa oksigen. Okey, cikgu terang dulu berkenaan dengan praktis formatis 7.1. Berikan 5 contoh keperluan tenaga dalam proses metabolisme. Anak-anak boleh bagi 5 contoh keperluan tenaga. Keperluan tenaga. Okey. Pertama, pengekalan suhu badan pada suhu optimum iaitu 37 darjah Celsius. Badan kita perlu kekalkan suhu optimum iaitu 37 darjah Celsius. Untuk mengekalkan suhu badan, kita perlu tenaga. Kedua, pengecutan otot untuk membolehkan pergerakan. Apa jua pergerakan, otot akan mengecut. Okey? Jadi, pengecutan otot perlukan tenaga. Pembahagian sel yang kita belajar baru-baru ini, bab 6, iaitu sel baharu dihasilkan untuk pertumbuhan dan perkembangan pun perlukan tenaga. Penyerapan makanan tercerna melalui pengangkutan aktif. Bila ada saja pengangkutan aktif, anak-anak akan jumpa ATP kan? Jadi ATP itu ialah tenaga. Sintesis lipid, sintesis hormon, sintesis protein dan enzim pun memerlukan tenaga. Itu 5 contoh keperluan tenaga dalam proses metabolisme. Soalan kedua, nyatakan substrat utama dalam penghasilan tenaga. Glukosa kan? Glukosa daripada karbohidrat. Okey. Nyatakan maksud respirasi sel dan jenis-jenis respirasi sel. Respirasi sel ialah proses pengoksidaan molekul organik melalui beberapa peringkat bagi membebaskan tenaga. Substrat utama bagi respirasi sel ialah glukosa. Terdapat 2 jenis respirasi sel iaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Itu jawapan maksud respirasi sel dan jenis-jenis respirasi sel. Soalan seterusnya. Terangkan cara manusia, haiwan dan tumbuhan memperoleh glukosa untuk penghasilan tenaga. Cikgu dah bagi tahu tadi, manusia dan haiwan, glukosa diperolehi melalui pencernaan karbohidrat. Tumbuhan pula, glukosa dihasilkan melalui proses fotosintesis. Okey, kita teruskan kepada 7.2 iaitu respirasi aerob. Apakah respirasi aerob? Proses penguraian glukosa dalam kehadiran oksigen. Cikgu ulang lagi sekali. Dalam kehadiran oksigen. Untuk apa? Untuk menghasilkan tenaga kimia. Oksigen digunakan untuk mengoksidakan glukosa bagi menghasilkan karbohidrat, air dan tenaga. Proses respirasi aerob bermula dengan proses glikolisis. Glikolisis bermaksud penguraian glukosa oleh enzim. Proses ini berlaku dalam sitoplasma. Satu molekul glukosa diuraikan menjadi 2 molekul pyruvate. Peringkat seterusnya berlaku dalam mitokondrion. Pyruvate yang terhasil dalam proses glikolisis dioksidakan melalui satu siri tindak balas untuk menghasilkan karbohidrat, air dan tenaga. Sebahagian besar tenaga digunakan untuk menghasilkan molekul
adenosina triphosphate iaitu ATP. Cuba lihat gambar rajah di depan. Glycolysis, okey, di mana glukosa akan menghasilkan 2 pyruvate tadi kan, berlaku di dalam sitoplasma. Kemudian pyruvate tadi akan melalui pengoksidaan pyruvate akan menghasilkan karbohidrat tambah karbon dioksida tambah air tambah tenaga, di mana ini berlaku dalam mitokondrion. Sebenarnya pengoksidaan pyruvate ni ataupun kita katakan pyruvate akan memasuki kitar Krebs. Okay? Kitar Krebs nanti kamu akan belajar apabila kamu akan memasuki peringkat yang lebih tinggi dalam biologi, mungkin di peringkat matrikulasi. Okey, cuma cikgu sebut dahulu kitar Krebs. Nanti kalau ada apa-apa bila kamu teringat dengan perkataan kitar Krebs, okey, saya dah tahu apa itu kitar Krebs. At least tahu pun cukup lah. Okey, tindak balas ini dimungkinkan oleh siri enzim yang menggunakan oksigen. Okey, ia berlaku dalam mitokondrion, dalam matriks mitokondrion. Okey, ia merupakan penukaran kimia bagi karbohidrat, okey, lemak dan lipid kepada karbon dioksida, air dan tenaga. Okey, dia akan hasilkan tenaga lah. Tenaga yang ni badan kita akan boleh gunalah. Okey, yang boleh digunakan, bentuk yang kita boleh gunakan. Okey, cikgu teruskan lagi. Proses respirasi aerob diringkaskan seperti berikut. Molekul ATP terhasil apabila kumpulan fosfat tak organik ditambahkan kepada ATP. Okey, ini persamaan dia. ADP ni adenosina triphosphate. Adenosina diphosphate. Okey, tambah fosfat. Kemudian menghasilkan ATP. ATP ini adalah mempunyai ikatan fosfat yang lemah. Apabila ikatan fosfat pada molekul ATP ini diputuskan, tenaga yang terbebas akan dibekalkan. Yang cikgu sebut tadi tu, tenaga yang terbebas, tenaga yang digunakan kepada sel, okey, untuk membantu kita menjalankan aktiviti-aktiviti harian. Ini persamaan dia. ATP, okey, dia akan menghasilkan tenaga yang sel boleh gunakan, okey, daripada ADP plus fosfat, di mana ikatan fosfat pada molekul ATP diputuskan. Okey, proses keseluruhan pengoksidaan glukosa kita ringkaskan seperti berikut. Okey, glukosa tambah oksigen menghasilkan karbon dioksida tambah air tambah tenaga. Dan tenaga ini adalah 2898 kilojoule. Okey. Cikgu teruskan lagi dengan praktis formatif 7.2. Nyatakan maksud respirasi aerob. Respirasi aerob ialah proses penguraian glukosa dalam kehadiran oksigen. Anak, cikgu ulang lagi sekali. Proses penguraian glukosa dalam kehadiran oksigen. Okey, itu maksud respirasi aerob. Di mana untuk menghasilkan tenaga kimia. Cadangkan substrat lain selain daripada glukosa yang boleh digunakan oleh sel untuk respirasi sel. Okey, selain glukosa, kita boleh guna fruktosa, okey, dan juga galaktosa. Okey, ini gula ringkas semua ni. Nyatakan persamaan perkataan bagi respirasi aerob. Boleh ingat lagi? Glukosa tambah oksigen menghasilkan karbon dioksida tambah air tambah tenaga. Itu persamaan perkataan. Okey. Soalan seterusnya. Huraikan proses-proses yang berlaku dalam respirasi aerob untuk menghasilkan tenaga. Okey. Penguraian gula iaitu proses glycolysis,
gula lah. Lisis, penguraian, terurai. Yang berlaku dalam sitoplasma yang menghasilkan pyruvate tadi tu. Masih ingat lagi? Okey. Glukosa 6 karbon diurai menjadi 2 molekul pyruvate. 3 karbon. 6 karbon ni namanya heksosa sebenarnya anak-anak. Dan 3 karbon ni kita panggil triosa. Okey? Itu kita panggil 6 karbon, 3 karbon. Okey. Dalam peringkat seterusnya, pyruvate akan dioksidakan melalui satu siri tindak balas untuk menghasilkan karbon dioksida, air dan tenaga. Peringkat ini berlaku di dalam mitokondria. Okey, mitokondrion. Di dalam matriks mitokondrion. Okey, kita pergi kepada 7.3. Fermentasi. Apakah fermentasi? Fermentasi ini merupakan proses penguraian glukosa tidak lengkap dalam keadaan oksigen terhad ataupun tanpa oksigen. Fermentasi berbeza daripada respirasi aerob dalam laluan metaboliknya selepas peringkat glikolisis. Selepas glikolisis, pyruvate yang terhasil akan menjalani sama ada fermentasi alkohol atau fermentasi asid laktik. Kita sentuh dulu fermentasi alkohol. Okey? Fermentasi adalah proses penguraian gula tidak lengkap, glukosa tidak lengkap. Tapi kalau fermentasi alkohol, dia proses penguraian glukosa tidak lengkap kepada apa? Kepada etanol, karbon dioksida dan juga tenaga. Dia ada etanol, karbon dioksida dan juga tenaga. Dan tenaga ini ialah 210 kilojoule. Okay, yang aerob tadi 2898 kilojoule. Yang ni fermentasi alkohol 210 kilojoule. Okey, kita ada dua contoh yeast. Okey, yeast, etanol yang dihasilkan oleh yeast digunakan dalam pembuatan bir dan juga wine. Okey, manakala karbon dioksida yang dibebaskan, okey, akan digunakan untuk menaikkan adunan dalam pembuatan roti. Kan kalau kita buat roti, kita letak yeast ataupun kita panggil ragi kan. Okey, yeast tu akan membebaskan karbon dioksida. Okey, menyebabkan roti ni akan menjadi ia akan jadi dough yang naik. Kemudian kalau kamu lihat dia ada macam rongga-rongga tu kan. Rongga-rongga dalam roti tersebut. Itu disebabkan oleh pembebasan karbon dioksida yang akan menaikkan adunan roti tersebut. Okey, kedua, tumbuhan. Okey, pokok padi yang tumbuh di kawasan berair, iaitu sawah padi kan. Sawah padi mesti ada air kan. Di mana air itu bertakung yang menyebabkan kekurangan oksigen. Okey, tapi pokok padi ini berupaya menjalankan fermentasi alkohol. Etanol yang dihasilkan di dalam tisu semasa proses fermentasi adalah toksik kepada kebanyakan tumbuhan. Tapi, sel pokok padi mempunyai toleransi yang tinggi terhadap etanol berbanding spesies lain. Pokok padi menghasilkan banyak enzim alkohol dehydrogenase yang boleh menguraikan molekul etanol kepada karbon dioksida yang tidak toksik. Itulah kelebihan pokok padi. Okey. Cikgu teruskan lagi dengan fermentasi asid laktik. Okey, proses penguraian glukosa kepada asid laktik dan tenaga. Okey, dua contoh yang cikgu akan terangkan di sini adalah Lactobacillus. Okey, bakteria Lactobacillus menjalankan fermentasi susu untuk menghasilkan dadih.
Lactobacillus bertindak ke atas laktosa susu, gula susu dan menukarkannya kepada asid laktik. Okey, asid laktik ni asid kan, masam kan. Jadi pernah makan tak yogurt? Yogurt kan rasa masam. Yogurt ni adalah tindak balas fermentasi asid laktik lah. Okey, asid laktik seterusnya menggumpalkan casein iaitu protein susu tadi menjadi dadih ataupun yogurt. Okay. Asid laktik merupakan punca rasa masam yogurt. Okey, contoh kedua, sel otot manusia. Proses ini dilakukan oleh sel otot ketika melakukan aktiviti cergas. Ketika aktiviti cergas, kadar penggunaan oksigen melebihi kadar yang dibekalkan oleh sistem peredaran darah. Darah kita kan mengangkut oksigen, okey? Tetapi bila kita dalam keadaan aktiviti cergas, kadar penggunaan oksigen melebihi kadar yang dibekalkan oleh sistem peredaran darah. Oleh itu, otot berada dalam keadaan kekurangan oksigen dan dikatakan mengalami hutang oksigen. Dalam proses ini, glukosa tidak dapat diuraikan dengan lengkap sepenuhnya. Bagi setiap molekul glukosa yang diuraikan, hanya 2 molekul ATP atau 150 kilojoule tenaga dihasilkan. Asid laktik yang dihasilkan akan terkumpul sehingga mencapai satu kepekatan yang boleh menyebabkan kelesuan dan kekejangan otot. Setelah aktiviti cergas berhenti, pengambilan oksigen berlebihan mengoksidakan asid laktik kepada karbon dioksida, air dan tenaga. Apabila semua asid laktik sudah disingkirkan, hutang oksigen dikatakan telah dibayar. Cuba lihat rajah 7.1. Okey. Ini pada permulaan senaman. Okey, oksigen diambil semasa senaman. Okey, bila senaman kita kadar pengambilannya lebih tinggi berbanding dengan darah yang membekalkan oksigen. Jadi di sini otot akan mengalami hutang oksigen, iaitu kekurangan oksigen berlaku di sini yang warna pink ni. Ini peringkat senaman lah, aktiviti cergas. Okey, sampai peringkat akhir senaman, kita dah berhenti dah senaman, proses pemulihan akan berlaku di mana kita akan berjalan anak mengambil oksigen, menyedut oksigen, hembus nafas, tarik nafas dengan kadar yang perlahan. Okey. Di sini, hutang oksigen akan dibayar yang warna biru ni. Okey? Oleh itu, pada peringkat ini, semua asid laktik telah diuraikan menjadi tenaga. Okey? Bayangkan macam ni. Yang warna biru ni, kita letak balik di warna pink. Yang warna pink ni. Ibaratnya, yang warna biru ni letak balik dekat pink, bermakna kita dah bayar oksigen tu. Hutang oksigen tadi, kita dah bayar. Okey, dengan cara proses pemulihan. Okey, sebab itulah anak-anak sebelum membuat senaman kita kena warming up dan selepas membuat senaman vigorous activity kita kena lakukan lagi sekali senaman, bukan senaman, macam mengambil nafas secara perlahan, berjalan setempat, jangan berhenti terus macam tu. Okey, sedut oksigen dengan perlahan-lahan supaya semua hutang oksigen pada otot tadi dibayar. Okey. Seterusnya, perbandingan antara respirasi aerob dengan fermentasi. Cuba lihat persamaan dahulu. Kita ada 5 persamaan, iaitu proses penguraian glukosa dan penukaran kepada tenaga kimia. Kedua, proses bermula di sitoplasma. Ketiga, menghasilkan tenaga kimia dalam bentuk ATP. Keempat, proses bermula dengan glikolisis apabila glukosa ditukarkan kepada pyruvate. Dan kelima, berlaku dalam yeast, bakteria, haiwan dan tumbuhan. Okey,
Kalau ada perbandingan, mesti ada persamaan dan juga satu lagi apa? Perbezaan kan? Kita tengok perbezaan dia. Okey. Perbezaan pertama, untuk respirasi aerob, proses penguraian glukosa secara lengkap dengan kehadiran oksigen. Manakala fermentasi, proses penguraian glukosa secara tidak lengkap tanpa kehadiran oksigen atau dalam keadaan oksigen terhad. Yang kedua, respirasi aerob berlaku dalam sitoplasma dan mitokondrion. Fermentasi hanya berlaku dalam sitoplasma. Perbezaan ketiga, respirasi aerob menghasilkan air, fermentasi tidak menghasilkan air. Perbezaan kelima, 1, 2, 3. Perbezaan keempat, glukosa dioksidakan secara lengkap kepada karbon dioksida dan air. Manakala fermentasi, glukosa dioksidakan secara tidak lengkap kepada etanol dan karbon dioksida ataupun asid laktik. Dan last sekali kelima, satu molekul glukosa menghasilkan 2898 kilojoule bagi respirasi aerob. Manakala fermentasi, satu molekul glukosa menghasilkan 210 kilojoule jika fermentasi itu ialah fermentasi alkohol, atau 150 kilojoule sekiranya fermentasi asid laktik. Okey, soalan ketiga. Semasa membantu ayah menebas rumput di kawasan kebun, anda telah terserempak dengan seekor ular. Oleh sebab terlalu takut, anda melarikan diri menjauhi ular tersebut. Huraikan proses respirasi sel yang berlaku dalam sel otot kaki anda. Jadi untuk soalan ni, dia tanya, huraikan proses respirasi sel yang berlaku dalam sel otot kaki anda. Okey, apabila anda berlari pecut, paru-paru dan aliran darah tidak dapat membekalkan oksigen dengan cukup dan cepat untuk memenuhi keperluan otot anda untuk menghasilkan ATP. Dalam keadaan ini, sel otot menjalankan proses fermentasi, iaitu proses menghasilkan ATP tanpa menggunakan tenaga. Fermentasi dalam sel otot menghasilkan asid laktik. Okey, soalan seterusnya. Nyatakan perbezaan antara proses respirasi aerob dengan fermentasi. Okey, cikgu teruskan. Respirasi aerob melibatkan penguraian bahan organik secara lengkap dengan kehadiran oksigen. Manakala proses fermentasi melibatkan proses penguraian bahan organik secara tidak lengkap tanpa kehadiran oksigen atau oksigen terhad. Kedua, respirasi aerob berlaku dalam sitoplasma dan mitokondrion, manakala fermentasi hanya berlaku dalam sitoplasma. Ketiga, respirasi aerob menghasilkan air manakala proses fermentasi tidak menghasilkan air. Dan last sekali, dalam proses respirasi aerob, glukosa dioksidakan secara lengkap kepada karbon dioksida dan air. Manakala dalam fermentasi, glukosa dioksidakan kepada etanol atau asid laktik. Okey, rumusan yang kita telah bincang pada tajuk yang telah kita bincang pada hari ini, iaitu respirasi sel, iaitu penghasilan tenaga melalui respirasi sel. Substrat utama dalam penghasilan tenaga ialah glukosa. Okey, kita ada bincang respirasi aerob. Lepas tu respirasi anaerob kita tak sentuh pun. Kita teruskan dengan fermentasi. Okey, untuk respirasi aerob, maksudnya ialah proses penguraian glukosa dalam kehadiran oksigen untuk menghasilkan tenaga kimia. Okey, berlaku dalam sitoplasma.
Okey, glukosa akan menghasilkan pyruvate, kemudian pyruvate akan menjalani proses pengoksidaan pyruvate berlaku dalam mitokondria untuk menghasilkan karbon dioksida, air dan tenaga. Seterusnya untuk fermentasi, proses penguraian glukosa tidak lengkap dalam keadaan oksigen terhad atau tanpa oksigen. Okay, kita dah bincang berkenaan dengan fermentasi alkohol dan fermentasi asid laktik. Okay, selesai sudah tajuk bab 7 iaitu respirasi sel. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.